Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera Sulaiman dekat sini. Baiklah, dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan update yang sedang berlaku di dalam kelas design. Okay, so di dalam kelas design, selain daripada kita create syllabus untuk you guys semua boleh belajar mengenaan dengan WordPress dan juga web development, kita juga akan buat update seperti ini, yang mana apabila ada update besar ataupun kita dah fix bugs, kita akan buat video yang macam ini untuk menunjukkan kepada kalian semua release version kami semua. Baiklah, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam skrin ini, kita ada yang nama dia adalah version sheet. Alright, so version sheet. Dekat sini kita ada version 1.5. So version 1.5 ini adalah versi yang terkini yang kita baru sahaja release di dalam kelas design, yang mana release date dia adalah 12 Mei 2023. Sebelum 12 Mei 2023 kita ada release, tapi kita panggil sebagai 1.5 beta. Tapi waktu video ini dilaksanakan, you guys semua, kalau misal kata you guys semua boleh tonton video ini, bermakna kita dah stable version. Alright, so apa yang kita tambah dekat sini adalah, yang pertama adalah kita tambah ataupun kita jadikan official release dari segi affiliate system ini. So kita akan go through one by one nanti. Kemudian kita telah pun release function yang nama dia adalah snippets, yang mana snippets ini saya dapat permintaan. Okay, bukan permintaan, kita dah buat benda ni, tetapi permintaan untuk push snippets ini tinggi dekat email kita. Kemudian kita juga telah melaksanakan PWA. Apa itu PWA? Ini adalah fungsi yang sangat membantu you guys semua in term of kalau you guys semua ada dekat dalam kawasan yang tidak mempunyai internet connection yang kuat. Baik. Kemudian kita juga telah tambah satu lagi, ini adalah datangnya daripada request one of the user kita, yang mana mereka mengatakan boleh tak tambah next dengan previous button dekat episode page ni, supaya bila dekat mobile nanti dia tidak renyah kalau nak tekan orang kata apa, toggle menu tu kan. Okay, kita juga telah tambah. Kemudian kita telah reorder the join series. So ini datangnya daripada kami sendiri, tim kelas design, yang mana bila kita tengok, oh ada orang kata apa, dari segi UI UX dia tidak berapa menyenangkan lah, sebab dia punya orang kata apa, yang sebelum kita push 1.5 ini, dia punya latest series yang dia join, dia akan keluar paling hujung sekali. Sepatutnya adalah yang paling pertama, sebab kita nak bagi fokus yang itu kan. Jadi sekarang ini dia akan keluar yang pertama daripada kiri, jadi maknanya daripada kiri ke kanan. Okay, dan perubahan ini adalah dari segi untuk instructor level, yang mana kita telah laksanakan satu lagi function, yang mana mereka hanya boleh melihat series dengan episod mereka saja. Since kelas design sekarang ini hanya internal, jadi sebelum ini kita tak ambil kisah sangat lah. Jadi selepas ini, insya-Allah kalau kita jumpa pengajar yang boleh mengajar skop bidang yang luar daripada kelas design, bila mana kita dah invite dia masuk ke sebagai pengajar, mereka akan nampak hanya episod dan juga series yang mereka create sahaja. Okay. Kemudian apa yang kita telah betulkan dalam 1.5 ini, versi 1.5 ini adalah, yang pertama adalah the student sidebar is not in a complete state. Okay, after the admin edit or update something in the back end. So dekat sini, maksudnya dekat sini ada satu report datang kepada kami, yang mana orang ini dia kata okey, dia dah start, orang kata apa, dia dah complete dah dekat dalam dia dah complete dah sepatutnya untuk episod ini, tapi bila dia masuk esoknya, series ni tak complete lagi, right? Tapi dia dah keluar dah, orang kata apa, icon yang ada check tu kan, yang mengatakan anda telah buka, anda telah selesai episod ini, tapi masih lagi dekat dalam sidebar tu dia masih lagi kosong. So bila kita semak-semak, oh rupanya ada one of the admin telah pun update data dekat situ, dan itu menyebabkan ada sedikit konflik dekat database, dan kita telah pun selesaikannya pada versi 1.5 ini. Kemudian kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini, the invoice does not show a proper design when the user clicks print. Okay, so ini juga datangnya daripada pengguna kita, yang mana mereka buat
mereka nak claim lah. Dia orang nak claim dekat dia punya company. Kemudian bila nak printkan invoice itu, dia punya design tu tak keluar dengan proper lah. Dia keluar something like macam seingat saya bila dia tunjukkan kepada saya tu, dia keluar macam ada CSS yang tak sepatutnya lah, style yang tak sepatutnya. Jadi kita pun telah fix yang ini. Kemudian kita telah pun fix renewal notice. Okay, so jadinya kalau misal kata orang tu ataupun anda tuan-tuan perempuan punya akaun telah pun tamat tempoh pada 2024-2025, dia tak keluar. Dia hanya keluar pada tahun 2023 sahaja. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh dimaafkan lah. Ini adalah kesilapan daripada teknik daripada kami sendiri. Okay, so sepatutnya dia akan keluar lah, supaya you guys semua boleh tahu yang akaun you guys semua telah pun tamat tempoh. Kemudian yang keempat adalah renewal notice appear everywhere. Ini pun salah satu kesilapan teknikal kami yang mana kami tak check secara teliti, yang mana dia keluar dekat bahagian lain dan dia akan merosakkan design tu lah. Okay, so kita telah fix. Okay, baiklah, itu adalah berkenaan dengan apa yang kita telah release pada versi 1.5 ini. Apa-apa pun jom kita tengok satu persatu. Okay, so jom kita tengok daripada yang function yang pertama, iaitu affiliate. Saya akan terangkan sedikit mengenai affiliate, tetapi versi affiliate ini ataupun video affiliate ni saya akan buat yang asing sedikit, yang lebih terperinci. Okay, dalam video ini saya nak tunjuk saja yang stable version. Jadi kalau misal kata saya login akaun saya, sebagai contoh saya login sebagai hafiza@email.com dan saya masukkan password saya. Benar kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini, hafiza.com. Okay, betul lah ni sepatutnya. Jom tengok. Whoops, salah lagi. hafiza@email.com. I think sudah ni. Righty. What's wrong? I don't know. Okay, so dekat sini kalau you tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bahagian affiliate, betul tak? So dalam affiliate, kalau you guys semua perasan, dekat beta itu dah hilang. Sepatutnya ada notice beta dekat sini telah hilang. Sebabnya kita telah test dari segi alpha. Waktu alpha release dulu kita dah test, beta release pun kita telah test, yang mana kita tengok stable dah. Orang dah boleh claim. Kemudian orang-orang yang menggunakan link ni sebenarnya orang kita dah capture data-data macam jumlah kod yang digunakan, jumlah kod yang convert dan jumlah commission dia. Alright, so bila kita tengok dekat pemasaran pun okey, berlangsung dengan baik. Kita tengok maklumat account pun tak ada masalah, boleh pergi kepada bank dan sebagainya. Ni by the way, ni adalah dummy punya data, tak payah copy pun. Kemudian kita tengok pengeluaran pun tak ada masalah, dia boleh keluarkan. Okay, so jumlah commission dan luluskan, semua telah berjalan dengan lancar. So that kita telah pun mengeluarkan stable version pada release 1.5 ini. Okay, itu adalah berkenaan dengan affiliate. Okay, kemudian untuk yang snippets. Yes, snippets ini adalah satu macam saya kata, satu fungsi yang telah pun dipaksa, bukan paksa, dipush oleh pengguna-pengguna pro kita. Mereka nak tahu snippets dan mereka nak gunakan snippets ini, especially dalam kalangan mereka yang bukan technical. Sebab mereka tahu yang dengan snippets ini dia dapat membantu mereka untuk kerjakan WordPress customization dengan lebih cepat. So kenapa saya kata kat situ adalah kalau you guys semua boleh pergi kepada profile dan billing subscription, kita ada nyatakan snippets ni apa sebenarnya. Ini adalah mengumpulkan kod snippet untuk anda masukkan ke dalam WordPress tanpa perlu fikir logic programming. So basically saya dan juga tim-tim kelas design, yang mana kita create logic, kita share kepada you guys semua dan kita nyatakan dekat mana sepatutnya nak letak. So macam mana untuk akses dia adalah you guys semua boleh pergi kepada snippets kat sini pada menu fungsi tambahan ini. Nama dia adalah snippets dan kita telah senaraikan apa kategori yang kita nak masukkan ataupun kita nak share kepada you guys semua. So kat sini kita ada WordPress, kita ada PHP, kita ada HTML, kita ada CSS dan juga kita ada JavaScript. Right, so setakat ini saja kategori yang kita berikan kepada anda semua. Kalau nak masukkan semua programming language punya snippet, nescaya tidaklah muat seluruh page ini. Right, so kalau misal kata you guys semua pergi kepada WordPress, alright, so kalau ada data dia akan keluar macam ni lah. Alright, so dekat sini kita dah nyatakan semua snippets yang di bawah kategori WordPress berada di sini. Sila pastikan anda mencubanya dahulu di staging ataupun local site sebelum ke production. So ini adalah yang kita tekankan kepada you guys semua. Tak kisahlah kita menggunakan snippets ke ataupun you guys semua tak menggunakan snippets ke. First
important thing yang you kena fikir adalah bila mana you create WordPress site ini adalah you kena test dekat staging ataupun local site dahulu sebelum pergi kepada production. Alright. So kalau misal kata sekarang ni baru ada satu yang mana nanti kita akan tambah dari masa ke semasa lah. Okay. So kalau saya klik kat sini, ni adalah tajuk adalah remove WordPress logo. Dekat sini saya nyatakan snippet ini akan membuang logo WordPress yang ada pada WP admin page dan menggantikannya dengan logo anda sendiri. So dekat mana lokasi dia adalah, for example kita buka sulaimanb.com WP admin, kita akan remove logo yang ni kepada logo yang kita nak. Okay, so kalau tengok kat sini, saya klik kat sini. Kalau tengok sorry lupa nak explain kepada you guys semua. So scope ini adalah scope yang you guys semua boleh tahulah. For example macam okay, scope login. Jadi maknanya ini adalah login. Kalau scope adalah dashboard, maknanya saya akan terangkan kod itu adalah untuk WordPress dashboard. So kalau saya klik kat sini, dia akan bawa anda kepada satu lagi page. Kat sini saya juga menyatakan sedikit informasi. Snippet ini akan membuat logong seperti yang you guys semua tengok pada page yang sebelum ini dekat sini. Okay, so ini adalah kod dia. You guys semua hanya perlu copy dan juga paste di dalam function.php ke, kalau you nak create plugin sendiri ke, tak ada masalah. Alright, so nanti kita akan create satu lagi series khas untuk macam mana you guys semua boleh menggunakan kod-kod snippet ini. Baiklah, kemudian kita kembali ke senarai. Itu adalah contoh dia. Okay, so for example, kalau misal kata tiada data di dalam kategori-kategori ini, kita akan tunjukkan satu lagi notis yang mengatakan tiada data yang dapat diambil. Alright, so itu adalah untuk snippets. Dan kita pergi kepada PWA, yang mana saya katakan kepada anda fungsi ini adalah sangat bagus ataupun sangat bermanfaat kepada anda yang tinggal di kawasan yang internet connection dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu cepat. Right? Kita faham sebab saya juga pernah hadapi situasi seperti ini. Jadi bila mana saya try untuk brainstorm apa yang sepatutnya saya riliskan pada versi 1.5 ini, antara adalah bila saya fikir balik, PWA. Sebab apa? Sebab ada je kita punya student kan, bila mana kita tengok profil diorang, mereka tinggal di luar bandar. Jadi kita cuba untuk bantu mereka lah dari segi of access pembelajaran. Kalau boleh tak nak lah disebabkan internet tu sangat slow, mereka tak belajar. Okay. So PWA ini stand for Progressive Web Application. Okay, so Progressive Web Application. Kalau misal kata you guys semua boleh tengok dekat sini, yang ini dia kena log out dulu supaya senang you guys semua boleh nampak. So sekarang ni saya log out dulu. Kemudian apa yang you guys boleh nampak adalah, nampak tak pada ikon atas kanan ini, dia ada nama dia adalah Install Class Design. So ada ikon kat sini. Okay, so kalau misal kata kita klik kat sini, dia akan keluar satu pop-up yang nama dia adalah Install App. Install App tu je dia sebut kat sini. Okay, so meaning to say that website ini and platform class design ini nantinya bila kita berjaya untuk install dekat kita punya local machine, dia akan menukarkan semua menjadi aplikasi. Okay, so meaning to say website you guys semua akan jadi lebih pantas untuk access. Bukan website you guys semua, platform ini akan bertukar menjadi aplikasi yang berada di dalam local machine you guys semua. Local machine you guys semua akan boleh access, walaupun internet access you guys semua sangat limited, still lagi boleh access. Okay, cumanya sekarang ini kita tak buat lagi yang versi offline. Kita hari tu ada buat untuk bincang untuk macam mana kita boleh buat versi offline kan? Tetapi ada beberapa kekangan yang mana kalau misal kata kita implementkan benda itu, ternyata akan drag lebih banyak lagi, lebih panjang lagi masa. Sedangkan kita banyak lagi fungsi yang kita tengah nak buat dari segi admin site, dari segi pengajar punya site, dari segi student punya site. So kalau misal kata kita tekan kat sini dan kita tekan install, sekarang dia akan keluarkan ke saya satu lagi orang kata dia keluarkan lagi satu lagi view, yang mana dalam view ini you guys semua akan lihat dia sebagai aplikasi. Alright, so sekarang ini saya cuba untuk share saya punya, orang kata apa, saya punya satu lagi orang kata apa, satu lagi view sekarang ini, sebab saya rasa dia tak capture. Saya tekan ini.
Okay, baiklah, you guys semua boleh nampak So kalau tengok kat sini, kita ada satu warna purple. Kat sini adalah warna, orang kata apa, warna official daripada kelas design. Kelas design Blast Platform to learn WordPress. So ini sebenarnya adalah aplikasi, right? So ini sebenarnya adalah aplikasi yang mana kalau misal kata saya masukkan password dan juga email yang sama, kalau you guys semua tengok, saya boleh masuk profile tanpa ada load. Dan misal kata you guys semua boleh perasan, tak ada URL kat sini. You guys semua tak boleh tukar URL. So ini adalah, nama dia adalah PWA, ataupun nama panjang dia adalah Progressive Web Application. Okay, selain daripada, mungkin you guys semua tertanya-tanya, okay, selain daripada laptop dengan desktop, adakah itu saja yang boleh saya install Kelas Design sebagai aplikasi? Jawapannya tidak. Tidak terhad kepada apa-apa mesin sekarang ni. You guys boleh buka dalam phone you guys semua, pergilah kepada website Kelas Design, app.kelasdesign. You guys semua boleh klik, orang kata apa, kita boleh klik menu yang ada dekat dalam browser you guys semua tu. Ada nama dia, menu dia adalah install app. So dekat situ nanti you guys hanya perlu teruskan apa yang instruction yang kita sertakan kat dalam tu. Right, so kalau tengok kat sini, dia adalah fully working application, yang mana kalau misal kata saya tekan semua ni, dia boleh berfungsi. Cumanya dia bukan environment website ataupun environment system, tetapi dia adalah environment aplikasi, right? Yang mana dia boleh run macam biasa, macam you buka Google, Microsoft Office semua tu. Okay, so misal kata you just nak you nak padam, you hanya perlu padam dan kemudian you open balik. Kenapa? Dekat dalam desktop you nanti dia akan keluar satu ikon Kelas Design yang macam ni. Alright, so itu adalah berkenaan dengan PWA, yang mana saya akan tutup sekarang berkenaan PWA. Kemudian saya open balik saya punya website. Alright, dan seterusnya adalah kita nak berbincangkan mengenai nombor 4, add the next and previous button on the episode page. Baiklah, yang ini akan memudahkan you guys punya experience dari segi mobile. Alright, baiklah, macam mana nak tengok fungsi itu adalah you guys semua boleh pergi kepada e-commerce plugins kalau kena episode terkini, ataupun you guys semua boleh klik pada series saya, kemudian tekan masuklah mana-mana series yang you ada. For example, kalau you tak ada kat sini, you guys semua boleh pergi kepada senarai series dan you guys semua boleh klik mana-mana yang boleh. So for example, kalau saya pergi kat sini sekarang, saya tak isi dia. Okay, so ini adalah testing lagi, tidak boleh akses. Tapi kalau misal kata saya teruskan pembelajaran pada series ini, oops, I'm sorry, saya tekan balik. Alright, so kalau tengok dekat sini tak ada apa-apa. Tapi bila saya tekan mulakan siri e-commerce Secret Class sekarang, apa yang you perasan adalah kat bahagian kanan atas ini ada arrow untuk pergi ke seterusnya. So ini adalah next lah. So kalau saya tekan kat sini, apa yang berlaku adalah dia pergi kepada yang episod yang seterusnya. Okay, Secret of E-commerce, Secret of E-commerce. Jadi kalau saya tekan back, sepatutnya dia akan pergi kepada overview. Alright, so saya tekan next, saya tekan next. Okay, kemudian saya tekan next lagi, kemudian saya tekan next lagi, pergi kepada team child, dan kita boleh pergi kepada yang seterusnya. Okay, selain daripada itu, you guys semua boleh juga klik dekat sini lah macam biasa. You boleh klik ataupun you boleh gunakan ini. Okay, kalau misal kata saya dah sampai hujung, dia akan tamat kat situ. Alright, so dia akan tamat, menandakan anda tidak boleh pergi kepada next episode sebab dah tamat. Alright, so kalau saya tekan kat sini, dia akan keluar ikon dekat sini, anda telah buka selesaikan episod ini, tahniah kepada anda. Alright, so adalah berkenaan dengan yang nombor 4, iaitu kita dah letakkan next dengan previous button. Kemudian kalau misal kata saya nak tunjukkan kepada anda berkenaan dengan nombor 5 ini, you guys boleh tengok. Saya kembali kepada siri dashboard. Okay, so kalau misal kata saya pergi kepada senarai series dan saya tekan yang lihat maklumat lanjut ini, saya still lagi boleh start e-series walaupun tak ada data dekat sini. Saya tekan start e-series. Okay, sepatutnya apa yang berlaku adalah sebelum ini, Let's Clone Alibaba ni, series ni berada dekat paling hujung di sini. Right, so dia terbalik lah sekarang ini. Jadi dari segi user experience, sepatutnya inilah you nak nampak, betul tak? Sebab you baru register dan itulah yang sepatutnya fokus you, bukannya yang e-commerce Secret Class ini. Jadi ini adalah perubahan yang telah kita laksanakan lah. Okay, so itu adalah untuk yang nombor 5. Untuk yang changes ni, you guys semua tak boleh nampak lah as for now. Kemudian
Ini juga you guys semua tak semua orang boleh nampak lah mana yang terlibat dalam kesilapan teknikal itu. You guys semua boleh nampak perubahannya sekarang. Alright, itu saja di dalam video ini. Apa yang saya nak terangkan kepada anda semua telah pun saya terangkan di dalam video ini. Ini adalah release yang paling latest untuk kelas design. I hope you guys semua boleh bagi feedback. Kalau mana-mana yang nak bagi feedback di dalam grup kita, Facebook kita, boleh layari ke dalam grup Facebook ataupun pergi kepada dashboard, just klik kepada Facebook group ini. Facebook group ini dia bukannya group yang hanya saja-saja kita buat. Tak, kita nak bagi support, fully support kat situ. Andai kata you guys semua ada error ke, misal kata you guys semua bug ke, ataupun nak minta nasihat ke apa, kita akan kongsi kat situ. Sebab Telegram kita dah set untuk hanya memberikan hebahan tanpa ada reply. Jadi kita buat kat Facebook group lah. In the way kita boleh tengok juga siapa yang komen, dan mungkin kita boleh berkawan dan sebagainya. Right. So saya nak kongsikan kepada anda semua benda ini adalah disebabkan niat dia adalah kita nak beritahu kepada you guys semua, kita sangat committed untuk bangunkan kelas design ini. Kita sangat committed untuk berkongsi kepada anda ilmu berkenaan dengan web development, WordPress, PHP, HTML, CSS, JavaScript dan banyak lagi perkara-perkara. WordPress itu sendiri pun ekosistem dia dah sangat besar dan sangat membantu you guys semua dari segi web development. Alright, so kalau anda ada apa-apa komen dekat bawah, please komen dekat bawah. Kalau misal kata you guys semua ada soalan pun boleh komen dekat bawah. Saya akan jawab satu persatu. Kalau bukan daripada dalam Facebook, saya akan buat video yang macam ni, saya akan kongsikan kepada anda. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Saya Muhammad Sulaiman. Assalamualaikum.